Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Waalaikumsalam, sir. Okey, dengar tak suara saya? Sana sir. Dengar, sir. Okey, clear dah? Allahu Akbar. Jap. Hello, Assalamualaikum. Boleh nampak saya sikit clear dah? Clear, sir. Okey, good. Yes, sir. Okey, so saya rasa saya tak nak buang masa lagi. Sementara kita tunggu kawan-kawan kita yang lain. Okey, sekarang ni kalau kita tengok dekat kita punya atas ni kita dah ada 19 orang. 19 orang, daripada 19 orang tu 2 ID adalah ID saya. Ya, sebab saya guna satu laptop, kemudian saya guna telefon juga, so saya masuk ke dalam Google Meet menggunakan 2 ID. Okey. Sebab apa? Sebab ini backup. Kalau misal kata ada apa-apa jadi, nanti saya terus connect ke phone ataupun ke laptop kalau misal kata salah satu daripada device ni problem ataupun disconnect. Okey. So hari ni insya-Allah kita akan buat satu perbincangan mengenai function. Function ni sebenarnya adalah antara topik yang bagi saya menarik, saya suka function, dan harapan saya bila kita buat ala-ala discussion macam ni dalam bahasa Melayu, maka kita boleh kita bukan nak faham, tetapi saya nak you dengar, kemudian faham, masuk dalam otak, kemudian you mampu menyampaikan, kemudian menghuraikan, menerangkan bagaimana untuk melaksanakan ataupun kita kata mengaplikasikan function itu sendiri. Itu kita punya matlamat pada kita panggil discussion, sesi perbincangan webinar pada hari ini. So insya-Allah kita akan buat 2 sesi bergantung kepada keadaan, kepada penerimaan. Kalau misal kata laju, maka cepatlah. Kalau misal kita kata slow, maka kita mungkin akan ambil lebih kurang 3 jam sesi macam tu. Sebab matlamat kita pada hari ini adalah untuk memahamkan semua. Kita tak nak ada seorang pun yang tertinggal. Lagi satu, kita ini lebih kepada discussion. Faham ya? Maksudnya apabila saya terang, saya mengharapkan semua pelajar saya join sekali. Interrupt kalau misalnya kata perlu. Maksud interrupt ni tak faham terus tanya. Kita buat andaian semua tak tahu apa-apa. Semua tak faham. Maka saya mengajar dan kemudian saya mengharapkan feedback daripada semua pelajar-pelajar untuk bertanya kepada saya. Dan pertanyaan ini sebenarnya yang akan guide, yang akan membawa kepada kita punya perbincangan. Boleh faham semua? So kita buat sound check sikit sebelum kita mula. Anissa? Yes, sir. Faham, sir. Okey. Okey, clear dah? Yes, Arif Meli. Clear, sir. Farah? Clear, sir. Farid? Clear, sir. Aizatul? Yes sir. Okey. Amimi the Great? Clear, sir. Izzati? Ya saya. Masturina? Clear, sir. Muhammad Azimi Zakaria? Boleh, sir. Boleh, no? Okey. Saifullah? Saya, sir. Nur Balqis? Ya saya. Farah Wahida? Yes sir. Sarah Nur Hasha? Clear sir. Syarafana Nurdin? Saya sir. Syifa?
Yes, sir. Wajiha. Yes, sir. Zatikah. Zatikah Zukiman. Okay. Ya, saya, sir. Okay lah. So untuk hari ni berbeza. Kalau sebelum ni, kalau misalnya kata during our class, our language, our medium is English, but for today's discussion, kita akan gunakan bahasa Melayu sepenuhnya. Anggap ini sebagai satu perbincangan yang mana tujuan perbincangan ni adalah untuk you dengar, lihat dan faham. Kemudian able to explain. Maksudnya kalau misal kata kawan-kawan tanya, boleh explain, boleh faham dan kemudian boleh menerangkan kepada kawan-kawan yang lain. Boleh faham ya? So boleh kita mula sekarang? Boleh sir. Boleh, sir. Ya. So, Boleh, sir. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, kita akan buat presentation sekarang ni. Okey, antara kawan-kawan semua, ada tak siapa-siapa yang dia rasa lah sepanjang sesi perbincangan kita nanti akan ada misal kata gangguan daripada segi internet lemah dan sebagainya, ada tak? Saya mungkin akan ada sebab sekarang tengah hujan. Tengah hujan lah. Saya pun apa? Hujan lebat. Saya pun, siapa dia tu? Saya. Saya Saifullah. Saifullah. Okey, yang lain? Yang lain okey kot insya-Allah nak. Okey, kalau misal kata ada interaction apa semua, nanti saya akan recordkan dan kemudian saya akan distribute kita punya video. Okey. So mari kita mula. Bismillahirrahmanirrahim. So, okey, kita tengok kepada function. Function ni apa dia sebenarnya? Yang ni yang kita nak tengok. Mula function tu apa? Secara umumnya, okey, sama ada anda sedar ataupun tidak, okey, anda sedar ataupun tidak, kesemua anda. Sekejap saya nak bagi fokus. Siap. Okey, sebenarnya sama ada anda sedar ataupun tidak, selama ni memang kita duk guna function pun. Okey, siapa yang rasa dia faham apa maksud memang kita duk guna function pun selama ni? Boleh bagi idea. Saya kata sebelum ni kita pernah guna function. Apa maksud saya? Ada tak siapa-siapa yang tahu sebelum ni kita pernah guna function? Kan? Rasa-rasanya pernah guna function, sir. Masa bila agaknya kita guna function? Function. Bila? Okey. Saya mengharapkan input daripada semua. Jom kita sembang. Sir. Rasa initiate Ya. Yang INT main tu void main. Okey, betul. Tengok tu nah, ada cantik. function. Momentum tu dah ada dah. Okey, kita akan teruskan momentum ni. Semua dah nampak skrin saya kan? Okey nah. Apabila kita buat coding, ingat tak? Include. Kemudian kita guna IO strip, betul kan? Kemudian dekat sini kita guna using namespace. Betul tak? STD. Okey. STD kan? Kemudian dekat sini kita ada int main. Macam kawan you beritahu. Inilah function ni. This is a function. Inilah yang kita kata function. So yang ni function apa? Apa nama function ni? Kita panggil dia main function. Faham tak? Apa maksud main function? Dia adalah function utama. Main function adalah function utama. Tengok contoh ni. Contoh ni. Okay. Ini adalah contoh-contoh main function. Ini main, dan ini main. Contoh Cuma dia menggunakan software, different software ataupun software yang berbeza. Kalau misal kata you guna software namanya Turbo
C++, dia akan guna void main, kemudian bracket macam ni. This one, kalau misal kata you guna satu software nama dia apa? Turbo C++. So kita semua kita guna software apa? Kita guna software apa? Dev. Untuk compile Dev. Okay, good. Kita guna Dev C++. Maka kita punya style adalah macam ni. Betul tak? Macam ni. Dia ada Betul. int main, Betul. kemudian ni cuma dia tak ada return. Return 0 tak ada. Betul tak? Yang ni yang kita guna. So, maksudnya dia bergantung kepada software yang kita gunakan. Software yang kita gunakan, int main, okey. Ini adalah function yang mana functionnya kita panggil dia sebagai main function. Sungguh pun demikian, okey. Ada setengah coding yang bila ada setengah coding yang kita buat ataupun ada setengah problem yang kita cuba selesaikan menggunakan coding, dia mengambil, kita kata dia punya line of coding tu cukup panjang. Mungkin kita kata ratusan line. Faham kan line? Baris. Bila kita nak tulis kod tu dia baris, ratusan baris ataupun mungkin ribuan baris. Jadi line-line ni dia akan jadi sangat panjang. Okay. Macam ni lah int main. Macam you buat sekarang ni kadang-kadang berapa belah line ya, betul tak? Ini banyak line, mungkin kita kata hundreds. Ataupun mungkin kita kata thousands. Untuk contoh yang macam ni, yang ni dia punya coding dia kita kata too long, terlalu panjang ataupun too huge, terlalu besar. So, maka untuk memudahkan usaha kita menyelesaikan masalah coding, nak memahamkan coding ni, kita pecahkan function ini kepada banyak function. However, some program are too big and need to be divided into more than one function. So, meaning that before this, we only one main function. Tetapi sekarang ni kita nak pecahkan dia kepada banyak function. Contoh dia macam ni lah. Ini main. Maka kita nak pecah main ini kepada banyak. Supaya setiap function ni dia ada dia punya tugas-tugas sendiri. Supaya nanti bila mana kita kata tiba-tiba ada problem, kita senang nak trace, kita senang nak baiki, kita senang nak improve, kita senang nak upgrade. Boleh faham tak semua? Faham. So that each function perform a specific task or function. So this scenario is called, yang kaedah yang kita nak pakai ni adalah sama ada function programming pun dia, module programming pun dia, ataupun modular programming pun dia, ataupun sub-program pun kita panggil dia. So dia ada banyak, module pun dia, procedure pun dia, ataupun sub-program pun dia. Yang mana dalam C++ kita selalu sebut dia sebagai function. Dalam Java kita selalu sebut dia sebagai module, tetapi dia sebenarnya adalah benda yang sama. Difaham tak? Sir, boleh tak Sir cerita kat kami apa contoh yang dikatakan function tu? Dia macam ni. Kalau misalnya katakanlah you nak cari sum of two numbers, betul tak? Dia ada int main kan? Dekat sini apa kita buat? Kita akan declare. Selepas kita declare, kita buat apa? Kita input, betul tak? Input two number kan? Kemudian kita find sum kan? Kita pun create lah formula sum of two number. Last kemudian kita print, betul tak? Kalau misalnya kata kita nak pecahkan ini kepada function-function, apa yang kita buat? Kita buat dekat sini main. Kemudian function kecil yang satu ni kita buat untuk input number. Yang lagi satu function kita buat untuk proses. Kemudian yang lagi satu function kita buat pula untuk display. So bila kita buat macam ni, kita akan nampak satu main function dengan tiga sub function ataupun 3 modul. Boleh faham tak? Yang ni yang kita panggil sebagai function. Yang ni yang kita cuba nak buat dekat kita punya discussion pada hari ini. Clear or not clear? Clear, sir. Yalah. Dia punya idea tu nampak kan? Wow. Okay. So sekarang ni soalan dia, saya cakap banyak-banyak. So boleh tak saya tunjuk kat kami? Mai saya nak tunjuk nah. Tabang, saya nak cek nah. Okey, tengok dekat sini. So, katakanlah sekarang ni, apa yang kita buat sekarang ni? Yang kita buat sekarang ni mudah ya. Katakanlah kita punya coding, okey, ni komen lah. Komen ni dia tak bagi apa-apa pesan. So, this coding
is used to display I love C++ for example. So coding ini digunakan untuk memaparkan perkataan ataupun statement ataupun ayat I love C++. Agak-agak apa yang kita buat? Okey, masing-masing sediakan satu kertas, tulis kat atas kertas masing-masing. Sekejap kalau misal kata saya tak mau check apa semua, you just tanya saya. Bila saya bagi jawapan, you tanya saya. Okey, saya bagi masa 3 minit untuk write according to display I love C++. Gunakan kertas masing-masing. Saya bagi masa 3 minit daripada sekarang. So 11.18 kita akan sambung balik pada pukul 11.21. Okey, 3 minit daripada sekarang. Hello, Assalamualaikum. Boleh kita sambung balik? Boleh, sir. Okey. Boleh, sir. Siapa antara anda semua, berapa ramai yang gunakan telefon untuk kita punya Google? Saya, sir. Seorang? Yang lain guna laptop? Saya, sir. Tengok ya, ramai ya. So bila saya buat tulisan macam ni, you all boleh baca? Boleh. Boleh. Boleh? Boleh, Clear sir. lah? Boleh, sir. Okey, sekarang ni saya dah minta you all tulis atas kertas kan? Tulis atas kertas sendiri. Cuba kita tengok sama-sama. Kemudian kalau tak sama jawapan, tolong tanya lah. Okey.
Bila kita kata this coding is used to display I love C++, apa yang kita buat adalah, so dekat sini kita buat int main. Boleh faham kan? Boleh. Okay. Kemudian dekat sini kita pun nak display, kita buatlah cout. Out. I love C++. Kemudian saya pun compile. Okay, tengok. Kemudian saya run. So now berjaya lah. I love C++. Ni minggu 13 dah. Siapa tak boleh nak buat, saya tak tahu nak kata apa lah. Kan? Okay, boleh faham. So yang ni faham kan? Clear kan? Clear sir, faham. Yes, sir. Okay. Katakanlah dia kata soalan dia dekat sini. Soalan dia tulis coding ataupun tulis function yang bernama display word. Display word yang akan paparkan I love C++. Tulis function yang bernama display word yang akan paparkan I love C++. Okey, semua kena faham macam ni. Okay, tengoklah. Apabila kita nak tulis satu-satu function, okey, ni contoh untuk main function kan. Untuk main function, dia akan ada bentuk macam ni. int, kemudian main. Betul tak? Ni adalah structure untuk main function. Faham kan? Faham. Kalau misal kata kita nak create satu function baru, you tengok, dia sama. Beza dia, tadi dia kata apa? Display word. So, nama dia bukan main, tetapi nama dia display word. Okay. Kemudian dekat sini, dia sama. Nampak tak? Sama. Cuma dekat sini, jangan letak int, kita letak void. Kemudian dekat sini, kita letak macam ni. So, apakah yang akan dibuat oleh function ni? Function ni akan display I love C++. So, dalam ni kita pun letak cout I love C++. Nampak tak? Nampak, sir. Sekarang ni, siapa yang tak faham? Okey, saya bagi peluang untuk bertanya. Saya bagi masa 1 minit untuk bertanya. Ya, tanya sebarang soalan. Sir, Ya, maknanya dia punya function je dah tukar tapi cara tulis dia sama. okey. Dia bergantung kepada soalan yang dibagi kepada kita. Okey. Terima kasih Harisah Okey, tengok ni dekat sini dia kata tulis function yang bernama display word. So kita pun tunjuk dekat sini nama function dia apa? Display word. Betul tak? Kemudian apa yang akan dilakukan display word ialah akan paparkan I love C++. So di dalam ni nampak tak? Apa dia buat? Dia akan paparkan I love C++. So maksudnya sekarang ni dia dah pun menjawab ataupun melaksanakan arahan seperti mana yang diminta dekat sini. Faham tak Anisah? Faham sir, okey. Okey, soalan. Tak apa, tanya sebab ni you baru belajar ni. Tanya saja apa yang you tak faham. Sir, Ya, Izzati. so maksud dia yang int main tu ganti dengan display word tu lah. Okey, good. Okey, sekarang ni apa yang akan kita buat adalah int main ni masih ada. Cuma int main ni dia akan jadi main function. Yang void display word ni dia akan jadi macam kita kata anak dia. Kita panggil dia sub function. Okey, Izzati boleh faham tak? So maksud dia void tu dekat dalam int main tu ke atau luar? Okey, tu tujuan saya bertanya. Okey, you dah
You dah ada minat untuk bertanya, bagus. Terima kasih banyak Izzati ya. Okey, saya jawab soalan you nah. Okey, soalan dia tadi, sir, so adakah kita nak letak dia ni? Jawapannya tidak. Kita akan buangkan ni. Bila kita buang, so di bawah ni. Di bawah ni, kita letakkan void. Nampak tak macam tadi? Void apa? Display word. Kemudian nampak tak? Izzati, saya nak tanya Izzati. Benar ni berada di mana Izzati? Benda apa? Display word tu ada di mana? Di bawah? Tengah-tengah void display word tu. Okey. Yalah, function ni berada di mana? Di dalam coding ni function ni berada di mana? Kat dalam void. Ya, betul. Function ni berada di bawah main. Nampak tak? Ni main kan? So, yang ni berada di bawah main. Okey, thank you Izzati ya. Okey, tengok dekat sini. Thank you sebab bagi pandangan. Thank you juga bertanya. Okey, dekat sini. Macam Izzati kata, dia dipaparkan di dalam ni. Di dalam ni, kita tengok dekat sini. See out apa? I love C++. Nampak tak? So sekarang ni saya pun nak compile. Nak compile lah. Ada error tak dekat sini? Error tak? Tak ada. Ada tak error? Mana? Tak ada. Tak ada sir. Ada error. Kita Error lah. kosong. Ha. Kita keluar. Nah. Jadi bila kita run, tadi error kosong, warning kosong, kita tengok. Bila kita run, agak-agak apa yang akan dipaparkan? Kosong. Tak ada tulis apa-apa. You tak ada tulis apa-apa. Kawan-kawan lain, dia akan paparkan I apa? I love C++. I love C++. Jawapannya salah. Dia akan kosong. Okay. Tak apa, it's okay. Yang penting you bagi feedback, nanti you akan nampak. Nampak tak dekat sini? Ada tak perkataan I love C++? Tak ada kan? Okay. Tadi siapa jawab yang dia akan paparkan kosong? Saya. Okay. Hakimi. Kenapa Hakimi? Hakimi kan cakap tadi? Okay, Hakimi. Kenapa dia tak paparkan apa-apa? Sebab saya pun tak tahu macam mana. Tetapi saya rasa macam dia takkan paparkan sebab dia sepatutnya kalau dia sebab saya kata INT main tu dia punya main function. Yang buat display ni dia punya start function je. So saya rasa better letak cout yang I love C++ tu kat dalam INT main punya function, punya dalam bracket tu. Ya. Semua saya rasa macam tu je. Okay, tak apa. Thank you Hakimi. Sebab Hakimi yang penting you tanya Hakimi, you try menjawab. Okay nah? Okay, sekarang ni macam ni. Kadang-kadang dalam hidup ni memang macam ni. Kita rasa benda tu betul. Kita pun cakap, ya betul. Dia tak boleh nak display. Tak boleh display itu betul. Tetapi kenapa tak boleh display? Itu salah. Kan? Tapi yang penting sekarang ni kita nak bagi Hakimi faham 100%. Okey, dengar sini semua nah, rakan-rakan nah. Okey, apabila kita buat satu main function macam ni, bila kita compile, dia akan check error dekat semua. Boleh faham kan? Dan bila kita run, nampak run kan? Apa yang coding ni akan buat? Coding ni akan pergi dekat main. Dia akan baca line by line. Baca sini, bila sini settle, dia akan baca sini, tak ada display apa kan? Sini kosong, sini kosong, sampai sini habis. Jadi habis. Dia tak buat apa-apa. Sebab apa? Walaupun dekat sini ada display word, tetapi display word itu tidak dipanggil. Faham tak Kimi? Faham sir. Dia tidak dipanggil. Okey kawan-kawan, display word tidak dilaksanakan kerana display word tidak dipanggil. Jadi kita kena panggil display word lah dekat bawah ni. Supaya display word ni boleh paparkan I love C++. Clear or not clear? Clear sir. Clear nah? Tetapi soalan dia, Farid, macam mana kita nak panggil display word? Adakah kita cakap display word? Macam tu kita nak panggil display word? Kan? Dia ada satu kaedah dia, macam mana kita nak panggil display word? Mudah saja. You tengok tang hujung ni. Start daripada nama ni sampai hujung ni. Faham kan? You tulis
display word. Kemudian dekat sini ada bracket, kemudian you letak semicolon. Faham tak? Ini adalah cara untuk kita. Yang ni nama dia apa? Yang ni kita panggil dia calling function. Maksudnya kita ni adalah panggil function. Ni dekat sini. Ini kita panggil function. So bila kita compile, nampak? Apa yang dia akan buat adalah dia akan pergi ke sini, main, dia akan baca sini, dia akan baca sini. Daripada sini, bila buat ni dia akan lompat ke sini, dia akan baca sini, dia akan baca sini, dia akan baca sini, dia akan display. Bila dah selesai dia akan patah balik, kemudian dia akan pergi ke bawah ni pula. Faham ke tak faham? Faham. Faham lah? Okey, soalan dia, Sir, sekarang ni kami nak tunjuk bukti bahawa apa yang Sir cakap tadi adalah betul. Cuba Sir compile. Okey, saya pun compile. Tiba-tiba bila compile, ambil. Boleh Sebab apa? tulis void display word. Okey, tengok sini nah. Tak apa, yang penting kita try. Okey. Jawapannya kenapa tak boleh? You nampak tak dekat sini? Error display word was not declared in this scope. Maksudnya you kena declare function ni dulu. Macam mana nak declare function? Tadi saya bagi tahu kan, kalau misal kata kita nak panggil, kita ambil yang hujung ni, kita letak dekat sini. Ni maksudnya panggil. Sekarang ni kita nak declare pula. Macam mana kita nak declare? You tengok dekat sini. You nampak tak? Atas int main ni dekat sini ni, you ambil ni sebiji ni, you copy, kemudian you letak ke sini. Sama tak dengan ni? Sama kan? Yang ni kita letak semicolon. Yang ni kita panggil dia function prototype. Apa dia punya tujuan? To declare function. Faham ke tak faham semua? Okey. Yang ni kita panggil apa? Okey, yang ni kita panggil apa? Kita panggil calling function. Okey, yang ni pula ni semua function kan? Function kan? Yang ni yang atas ni saja kita panggil dia sebab dia kepala kan? Atas dia kepala kita panggil dia function. Bracket ni sampai bracket ni kita panggil dia apa? Kita panggil dia function body. Nampak tak? Sekarang ni you belajar benda-benda baru banyak. Semua term-term ni kena ingat. Saya ulang lah. Kita declare function, macam mana? Kita just copy function head ni kita letak di atas int main. Okey. Kemudian dekat function ni apa dia? Yang ni nama dia function head. Yang ni daripada sini sampai sini kita panggil dia function body. Okay. Kemudian dekat sini int main sampai sini di dalam ni kita nak panggil function ni. Yang ni kita panggil calling function. Clear or not clear? Class. Okay, sir. Okay, sir. Okay. Clear, sir. Sekarang ni saya nak you all tengok. Ya. Tengok saya punya ni, nampak tak pointer ni, nampak tak? Saya duduk pusing-pusing, nampak kan? Okey, saya nak you all tengok sini, you tengok nah. int main. So bila kita compile, tengok ada error tak sekarang? Okey, error pun tak ada, warning pun kosong. Okey, kenapa tak ada error? Macam mana kita kata compile dah siap, so kita run. Bila kita run, you akan nampak tak I love C++. Nampak kan? Soalannya, macam mana boleh dapat I love C++ ni? Okey, you tengok saya punya pointer ni betul-betul tau. Saya nak tunjukkan, saya nak you faham betul-betul. Tengok sini lah. Apabila saya run, dia akan pergi dekat int main ni, dekat sini dulu. Dia akan check line by line. Okey, ada tak nak display apa-apa? Tak ada. Kemudian dia pergi ke sini. Ada tak nak kena buat apa-apa? Tak ada. Kemudian dia pergi kepada display word ni. Bila dia pergi kepada display word ni, yang ni calling function, apa dia akan buat? Dia akan lompat terus ke function tersebut. Nampak tak setakat lah? Dia pergi ke function head, dia pergi ke function body. Okey. Kemudian
Lepas dia pergi ke function body, Allah. Apa yang dia buat? Selepas dia pergi ke function body, dia pergi ke cout I love C++, dia pun akan paparkan I love C++. Okay. Dia pun akan paparkan I love C++. Bila selesai, dia akan patah balik ke sini, kemudian dia akan pergi ke bawah ni, ke bawah ni, ke bawah ni, dan kemudian akan tamat dia punya kerja. Faham ke tak faham? Siapa yang tak faham? Sir. Faham lah? Okay, now. You all semua dah buka laptop ke? Ada buka laptop tak? Ada Ada. Okay, tengok ni. Tengok saya buat sekali lagi nah. Tengok saya buat sekali lagi. Okay, katakanlah dekat bawah ni. Dekat bawah ni, saya letak cout. Okay. I love apa kita nak bubuh? UiTM. List, for example. Okay, bila saya buat macam ni, agak-agak kalau saya compile, saya run, apa dia punya output? Cuba teka. I love C++, lepas tu I love UI template list. Okay, itu jawapan yang dibagi oleh Saifullah. Okay, saya nak semua, saya bagi masa 3 minit. Ambil selai kertas, cuba agak-agak apa output yang akan keluar. Okay, saya bagi masa 3 minit daripada sekarang. Tengok coding ni dan cuba predict apakah output yang akan dipaparkan. Okey, kita jumpa balik 11.41.
Hello, Assalamualaikum. Okey, macam mana? Sebelah 45 dah kah? Bismillahirrahmanirrahim. Okey, dapat tak? Agak-agak Dah, apa sir. output dia? Apa output dia? Dapat. Jemput Dapat, minum sir. Nescafe. Ya, jemput minum Nescafe. Okey, apa dia punya output dia? Dapat ke dia Ya, apa dia punya output? display I love dulu baru dia display item. Okey, kita dapat output. Okey, itu bagus, kita dah dapat output. Soalan dia, kenapa output dia macam tu? Output dia I love C++ dulu baru I love item. Sebab dia baca yang Soalan display saya yang pertama, dulu. you kata dia akan display dua-dua kan? Dia display I love C++ dulu. Okey. Kenapa dia Okey, betul. Dia display dalam word display. Betul. Okay, thank you very much. Okay, sebabnya dekat sini dia kita kata I love C++ dia jumpa dulu, kemudian baru jumpa I love UiTM Place. Sebab dia baik. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, dia display sebelah-sebelah ke display bawah? Sebelah. Sebelah tu. Kenapa dia display sebelah-sebelah? Tak boh, ni ulang. Sebelah-sebelah. N. Okay, baik. Bagus, cantik. Okay, sekarang ni saya explain lah. Untuk kawan-kawan lain yang mungkin tak nampak, kenapa jawapan dia macam tu. Tengok sini. Okay, tengok kat sini. Okay, kita buang hak ni dulu. Baru you all nampak. Tengok sini lah. So sekarang ni kita buat, kita ada dua. Kita ada dua. Kita ada int. Sir, tak Main. nampak screen sir pun. Astaghfirullahalazim. Terima kasih ya, tolong beritahu saya tak sharing. Okay. Okay, nampak tak? Nampak sir. Okey, nampak dah sir. Okay, kita undo dululah. Tapi slow tau, kita belajar slow, santai. Dan kemudian saya harap you pun macam tu juga. Maksudnya jangan rasa segan, malu, takut nak tanya. Sebab hari ni kita macam santai, relax. Tak faham? Mai, balun sekali. Tanya sama naik dengan saya mengajak ni. Boleh faham lah semua dah? Okey, kita tengok sini ya. Apabila kita buat int main, ni ibarat macam kita punya coding lah. Okay. So, di bawah ni pula kita ada void. Void apa? Void display words. Kemudian kita ada macam ni. Kemudian dekat sini kita pun buat cout. Kemudian kita ada dekat sini I love C++. And then here kita pun letak dekat sini cout. Betul tak? I love UiTM per list. Okay. So apabila kita compile dan kemudian kita run. Apa yang akan berlaku? Farah, apa yang akan berlaku Farah? Bila kita compile yang ni. Ni saya nak ajak you berfikir macam mana C++ fikir. Ya, Farah. Apa output kalau kita run coding ni? I love UiTM per list. I love UiTM per list. Kemudian? Then I love C++. I love C++. Okey, tak apa. Itu pendapat Farah. Kita pergi pendapat Balkis pula. Dia akan display I love UiTM per list. I love UiTM per list. Saja. Okay. Itu sahaja. Okey, tak apa. Kita hormat pandangan apa nama siapa tadi? Farah. Sekarang ni kita pergi ke Syarafana. Ya, apa yang akan dipaparkan Syarafana? I love UiTM per list saja. Sahaja. Sebab apa?
Sebab dia tak display I love C++ tu sebab void display word tu tak ada kat, kita tak letak kat. Bagus. Kita tak buat apa yang kita panggil sebagai calling function. Kita tak panggil function tu. So bila kita tak panggil function tu, macam mana kita nak run function tu? Yang ni untuk makluman semua, bila kita compile dan bila kita run, dia akan mai sini. Okay, ini first. Kemudian check, okay clear. Dia pergi ke line ni pula. Clear. Kemudian dia pergi ke sini pula. So katakanlah ini adalah output terminal, dia akan I love C++. Kemudian dia pergi bawah ni, ada apa-apa tak? Tak ada. Kemudian dia pergi ke sini, tak ada kan? So dia akan end dia punya run tu. So dia cuma display I love C++. Okay, tak apa. Wajihah Hamzar. Macam mana kita nak pastikan kita boleh panggil display word so that kita boleh display I love C++. Wajihah. Wajihah tak clear kot line dia. Tak apa, kita pergi ke Atikah. Atikah, macam mana kita nak selesaikan masalah ni, Atikah? Kita kena declare function dulu ke atas int main. Good. Yang pertama sekali kita kena declare function. Ni. Maksudnya, thank you very much lah. Saya hargai bila saya tengok you faham tu, saya rasa seronok. Void display. Itu bukan maksudnya yang tak faham saya rasa sedih pula. Tak. Maksudnya, yang mana tak faham, kalau misalnya you tanya, lagi saya rasa seronok. Maksudnya kelas kita ni kita tak buang masa pada hari ni. Discussion kita tak buang masa. Semua masing-masing join. Okay dah? Okay, now. Siapa lagi kod-kod? Okay. Kemudian apa yang kita kena buat? Kena calling function. Okay, calling function kita nak ambil yang mana satu? Ambil yang sebahagian daripada kepala dia dekat sini. Betul kan? Okay. Kemudian kita nak letak kat mana? INT main. Dalam kita letak dekat INT main. Dekat, okay. Katakanlah. Tadi yang jawab siapa tadi ni? Okay. Saya nak pergi ke Syifa pula. Syifa. Katakanlah saya nak display macam ni tau. Saya nak display I love UiTM Perlis, I love C++. Saya nak display I love UiTM Perlis, kemudian saya nak display I love C++. Saya nak display I love UiTM Perlis dulu. So dekat mana saya perlu letak display words? Display word letak dekat dalam int main tu. Okay, dekat mana? Sebelum C out ke selepas C out? Kalau lah misalnya kata output yang saya nak adalah I love UiTM Perlis. Ni tak cukup. Ni katakanlah ni output dia. I love UiTM Perlis. Kemudian I love C++. Ni output yang saya nak. So patutnya saya letak dekat mana saya punya calling function tu? Selepas C out. Selepas C out. Kenapa selepas C out? Sebab nak letak UiTM Perlis tu dulu. Okey, boleh tak kita? Okey, semua boleh tak? Semua onkan you punya mic, kemudian kita tepuk tangan untuk kawan kita ni sebab dia menjawab dengan betul dan menunjukkan kefahaman yang tinggi terhadap apa yang kita belajar hari ni. Okey. Semua buka mic, kemudian tepuk tangan untuk kawan kita. Thank you. Okay nah. So maksudnya dekat sini kita kena letak dekat selepas ini. Lepas ni. Kenapa kita kena letak dekat sini? Sebab dia punya point dia tadi adalah kita nak display I love UiTM Perlis first dan kemudian kita nak display I love C++ kemudian. Maka dekat sini kita buat display words. Begini. Clear or not clear? Clear. Clear nah? Yes, sir. So siap. Saya guna pemadam untuk padam ni. So kesimpulannya dekat sini, okay, yang saya nak bagi tahu semua yang ada dekat kelas saya pada hari ini, okay,
So apabila kita nak buat full coding, kita kena buat macam ni lah, kita salin balik. Ni void display words. So dekat mana kita nak letak sebelum atau selepas bergantung kepada kita punya output. Let's say katakanlah saya bagi terminal ni, saya nak display I love C++ and then saya nak display I love UiTM police. So apa yang perlu saya buat? Dekat mana saya perlu letak dia punya calling function? Atas. As I love you ATM please. Atas I love UiTM police. So display words. Okay, good, semua faham? Words, okay. Siap lagi kalau saya buat macam ni? Belum. Belum lagi. Sebab apa? Sebab apa? Kena letak N Kena dekat letak N line. C++ tu. Ya, good, bagus. Tengok, you sekali lagi tunjukkan kefahaman yang tinggi. Sama ada you letak \n macam ni, ataupun you buat macam ni, cout I love C++, kemudian dekat sini you buat macam ni, kemudian letak en di L, di sini di sebelah ni. So bila letak macam ni, next statement akan dipaparkan, will be displayed dekat bawah. Faham ke tak faham? Faham. Faham? Faham ya? Faham, sir. Okay, good, clear, bagus. Okay, so Alhamdulillah kita dah habiskan kita punya first 1 hour session just untuk fahamkan benda ni saja. Okay, so meaning that apabila kita compile, kita run, dia akan pergi ke mana? Main. Bila kita pergi ke main, dia akan pergi ke sini. Bila pergi ke sini, okay, dia jumpa, oh this one calling function, terus dia langkau pergi ke sini. Kemudian dia akan ke sini, ke sini, ke sini, kemudian dia akan display yang ni. Okay, maksudnya, okay, saya really appreciate semua dah pun faham. Okay, okay, saya tulis very good to all my students. Okay, sebab you all dah pun faham apa yang kita cuba belajar pada hari ini. Ini adalah first kind of function. Sebab function ni ada 4 jenis. Tengok dekat sini ya. No return value, no receive parameter, no return value, receive parameter, return a value, no receive parameter, return a value, receive parameter. Yang ni kita kata yang first type. First type ni. Yang ni yang kita sedang belajar sekarang ni. Nampak? Kenapa kita kata no return value? Sebab sebabnya dekat sini, kalau you tengok balik dekat sini kosong. Ni tak ada apa-apa. Ni nampak ni dekat sini, dekat header ni kan. Dekat sini tak ada apa-apa. Kosong. Sebab kadang-kadang dia ada intx di dalam ni. Tapi sini kosong kan, tak ada apa-apa. Kemudian kenapa kita yang ni maksudnya no parameter. Yang ni pula kenapa kita kata no return value? Sebab yang ni void. Kalau void itu dia fall into kategori kita panggil dia no return value. Sekarang ni you just terima saja. Okay, oh kalau no return value void, kalau no parameter dalam ni kosong, tak ada apa-apa. Kenapa? Nanti you akan faham bila kita pergi ke yang seterusnya. Yang seterusnya kita akan tengok dekat sini. Kita akan pergi ke yang no return value tapi receive parameter. Kita akan pergi yang kedua. No return value tapi dia receive parameter. Kemudian saya buat dekat sini kurungan S. Kenapa dia boleh jadi satu parameter dan dia boleh jadi banyak parameter? Apa maksud dia ni? Okey, saya nak you fahamkan benda ni. Tengok sini ya. Ni boleh nampak ke? Saya rasa macam kecil lah. Tapi you boleh nampak ke dahsyat lah mata you? Boleh nampak no? Nampak saya nampak. Nampak, okey. Yes, Okay, thank you very much. Okay, now kita pergi yang second. Yang second ni menarik juga. Okay, menarik juga. Okay, you tengok nah.
Yang ni saya nak namakan, okey, kita punya ni write a function name display value from main. Oh, tu dia, nama dia panjang. Display value from main. Okay, tengok sini ya. Dia nampak kan int main kan? Saya pun letak dekat sini. Int x equal to 3. Okay. Int x equal to 3 and then saya pun buat dekat sini cout x. Okay, saya nak you teka. Saya bagi masa seminit. Okay, maksudnya saya bagi masa jugalah. Cuba teka. What will be displayed on the output terminal? Output dia 3 sir. Output dia 3. Okay, good. Bagus. Kawan-kawan yang lain? 3. 3 Ya? 3. Output dia apa? 3. Okey, ada tak yang lain daripada 3? Tak apa, jawapan lain tak apa. Bagi tahu saya, kita bincang. Lain daripada 3, ada tak? Jangan takut, bagi tahu. Tak ada dah? So, kita try compile, nampak tak? Output dia adalah 3. Betul jawapan dia, output dia 3. Okey, sekarang ni kita ubah. Okey. Saya buat satu function. Nama function ni dia kata display value from main. So, kita pun macam tadi kan, kita buat void, lepas tu nama function display value from main. Kita tutup macam ni. Kemudian dekat sini, saya nak display X tu. So, saya pun buat dekat sini cout X. Okey, saya nak tanya soalan ni kepada yang ni salah tak apa tau, sebab ni kita baru belajar lah. Jangan takut lah. Jangan takut nak buat silap. Daripada silap tu lah kita akan dapat jawapan yang betul lah. Sarah. Sarah, agak-agak Sarah. Apa jawapan dia Sarah? Kalau misal kata you kata, sir, the coding is incomplete. We need to do something. Apa yang perlu kita buat? You just let me know. Okay, Sarah. Sarah, dia available tak? Dia boleh ni tak? Dia dapat tak link connection? Internet connection. Okay, Sarah. Boleh, sir. Ya. Agak-agak apa dia punya output dia? Ke tak complete lagi? Kalau tak complete, apa perlu kita buat? Tak complete lagi. Ya, so apa perlu kita buat? Kita kena declare dulu display value. Tahniah Farah ya. Farah pula. Sarah. Kita pergi ke Farah pula lepas ni. Okay, maksudnya kita kena declare. So dekat sini display value from main. Ni kan? Lengkap dah kan? Sarah. Lengkap lagi macam ni? Ada semicolon. Okay, good. Ada semicolon di ujung. Okay, clear. Now kita pergi kepada Farah pula. Farah, are you online Farah? I mean your connection okay ke? Farah Wahida. Okay Farah, apa perlu kita buat seterusnya? Kita kena pang apa? Pang Calling function. Ya, kita kena Farah. Oh Farah, kita kena buat apa Farah? Ya, kita kena Calling function, sir. Ya, good. Kita kena call function. Kita kena panggil function. So, macam mana nak panggil function? Farah, tolong guide saya macam mana nak call function? Letak dalam in main tu. Okay, sebelum X ke selepas X? Kita nak display value X, kita kena letak sebelum ke kita kena letak selepas? Sebelum kot. Okay. Kawan-kawan, kalau kita letak sebelum, apa jadi agak-agak?
you kena faham satu tau. Apabila kita buat coding ni, coding yang kita belajar ni, dia akan baca line by line. Logik dia kalau kita letak sebelum kita declare, adakah dia akan boleh display nilai tu? Tak sir, Boleh, dia tak sir. display. Dia tak Ya, boleh. dia tak boleh display no, Sarah. Jadi kita kena letak Farah ke Sarah tadi? Saya ni Allah. Okey, kita kena letak selepas kita declare X. Okey, macam ni kita buat. DIS PLAY value from main dan semicolon. Okey, bila kita buat macam ni, saya nak tanya pula orang lain pula. Saya nak tanya geng-geng free hair pula. Saya mula dengan Arif. Arif, apakah output yang akan dipaparkan Arif? 3. 3. Okey, Arif kata 3. Kita pergi ke Farid pula. Farid, what is the output Farid? 3 sir. 3. Okey. Okay, tak apa, kita hormat dia punya pandangan. Kita tengok lagi apa output dia. Okay, sekarang ni saya nak cerita dekat you. Okay, kat sini nah. Okay, nampak nah? Dia punya konsep kita panggil dia, okay, yang ni konsep yang kita nak implement sekarang ni kita sebut sebagai local variable. Apa maksud local variable? Maksud local variable kalau kita declare sesuatu ni di dalam function tersebut. Macam intx ni kita declare kat mana? Saya nak tanya you. Kita declare dia di dalam function apa? Dekat function Main function. Kita letak declare dia di dalam main function kan. Bila kita declare dia di dalam main function, local variable ni dia cuma valid di dalam Main function. function tersebut sahaja. Nampak tak? Dia cuma valid di dalam function tersebut sahaja. Soalan, apa maksud dia valid di dalam function tersebut sahaja? Maksudnya, apabila you nak guna X dekat sini, dia tak tahu X tu apa. Dia tak tahu X tu apa. Dia tak faham pun X tu apa. Sebab apa? Sebab kita declare X di dalam function main. Faham ke tak faham maksud saya? Faham sir. Ibarat macam ni Malaysia. Dia duduk rumah lain. Ini Malaysia kan. Yang ni kita kata US. You nak guna duit RM3 dekat US. You pergi beli burger, lepas tu you suar kat dia RM3. Dia nak terima tak? Tak. Sebab apa dia tak terima? Duit lain. Duit dia tak valid dekat, duit Malaysia tak valid dekat US. US pun walaupun negara ada negara hebat, negara kaya, tapi duit dia valid tak negara kita? Boleh tak you pergi kedai runcit belakang rumah tu kan? Berapa ringgit? 3. You pun bagi kat dia $10. Lepas tu bila dia bagi balik kat you 7, you kata tak boleh. $10 tu equal to RM40 lebih duit Malaysia. Kenapa kelak? Tak lah. RM40 pun dia tak bagi. Duit tu pun dia tak terima sebab dia tak valid dekat Malaysia. Duit US valid dekat US, duit Malaysia valid dekat Malaysia. Faham tak? Itu konsep local variable. Jadi yang saya nak bagi tahu dekat sini, apabila you compile, nampak automatik apa berlaku? Dia bagi tahu kata display from main was not declared in this scope. Maksudnya yang you nak display itu cuma valid di dalam main saja. Faham ke tak faham? Faham semua? Faham sir. Okey, ada tak yang Faham, tertinggal? Yang tak faham? Ada tak? Izzati clear Izzati? Izzati? Clear tak? Okay, clear tak? Hakimi? clear sir. Mas Turina? Clear sir. Okey, soalan dia bila dah jadi macam ni sir, macam mana kita nak bagi dia boleh display? Caranya adalah kita kena hantar value.
So value from here, kita kena pass supaya dekat sini terima. Jadi macam mana kita nak cara nak hantar dia adalah, kita nak hantar bukan X ni, kita nak hantar nilai 3 ni tau. Nilai 3 ini yang kita nak hantar kepada sini. Caranya, yang ni lah yang kita sebut tadi sebagai receive parameter. Okay. Sebab apa? Sebab dia boleh terima nilai melalui ni, bracket ni. Ni ada bracket kan? Okay, sekejap ya. Okay. Nampak? Bila ada bracket ni, kalau misal kata kita nak hantar value, bukan kita nak hantar variable, kita nak hantar value, kita buat dekat sini int x equal to 3. Apa yang kita buat, di dalam display value from main ni, kita letak x. Maksudnya, bila kita letak x, maksudnya 3 ni akan dihantar kepada sini, 3. Dan kemudian bila sampai ke sini, nampak tak dekat sini? So, apa yang saya buat? Saya akan hantar X. Faham tak X? Nampak tak X ni? Sana saya tengok YouTube nampak macam tulisan tu kecil, saya besarkan sikit lah. Okey, tengok sini lah. You nampak tak saya letak X kat sini? Nampak tak X? Nampak sir? Okey, kenapa saya letakkan X kat sini? Sebab dia punya idea dah adalah, okay, buka new. Okay, dia punya idea dah. Punya idea dia adalah, okay, value daripada sini kita akan hantar melalui sini dan kemudian kita akan pass ke sini. Nampak tak? So maksudnya int x equal to 3, bila kita call function display value from main x, okay, yang ni kita akan send value through parameter. So bila sampai ke sini, kita pun letak kat sini x, katakanlah x. So bila kita letak x, dia akan ada error. Agak-agak sebab apa dia ada error? So kita akan ubah ni. Kita akan letak X macam ni. Kenapa ada error agak-agak? Okey, ni teka ya. Tak semestinya betul. Kalau betul, okey, nasiblah. Alhamdulillah. Tak betul pun tak apa. Okey, agak-agak kenapa bila saya buat macam ni, dia akan ada error. Teka. Siapa terror? Teka. Okay. Saya tunjuk coding kat sini ya. Saya tunjuk kemudian. Okay, saya pun letak. Saya kata tadi nilai ni, kan nilai ni tak valid di dalam ni. Betul tak? Dia tak valid. Kita nak display X, betul tak? Saya kata nilai X cuma valid di dalam main function lah. Jadi saya kata kena hantar melalui parameter. So bila call ni, X ni kita akan letak kat sini call. Jadi dia mesti sama kan? So saya pun letak dekat sini X. Bila letak X macam ni, okay. So dekat sini pun saya kena ubah juga. Saya pun letak X. So bila saya compile, okay, bila saya compile, nampak dia ada error. Kenapa ada error agak-agak? Dia sebab error dia tu. Teka. Salah tak apa. Sebab function tu kena letak void ke salah? Ni dah letak dah void. Atas sekali. Atas sekali tu kena ada void kan?
Saya perlu letak void. Saya compile. Ada error. Kenapa ada error agak? Sebab X tu tak declare juga. X tu kena declare kat tu. Ya, bagus. Siapa bagi tadi? Bagi jawapan tadi? Hakimi ya? Hakimi, you pernah belajar kat C++ sebelum ni? Pernah kan? Pernah tu. Okey, bagi tepukan untuk Hakimi semua. Sila buka you punya audio dan bagi tepukan. Okay, soalan dia, kita kena declare kat mana? You tengok sini lah. Okey, apabila dekat sini, kita ada void, kita ada display value from main kan? X. Kita cout X. Okey, X tu apa sebenarnya? X itu adalah variable. Bila X tu adalah variable, boleh tak kita guna satu variable tanpa kita declare dia? Boleh ke tak boleh? Kita guna variable tapi kita tak declare. Tak boleh. Jawapan dia tak boleh. Okey, jadilah ni kita kena declare. Kita patut declare kat mana? Cuba teka. Saya try, saya tunjuk lah. Kita buat macam ni. int x. Betul atau salah? Jawapan dia salah. Kenapa salah? Sebab kita balik kepada logik coding ni lagi. Apabila kita compile dan kita run, C++ dia akan baca daripada line ni dulu. Bila dia baca line ni, dia nampak X. Boleh tak dia jumpa X sedangkan X tak declare? Jawapan dia tak boleh. Jadi bila kita buat macam ni, kita kena declare. Declare kat mana? Kita declare kat sini. Sebab tu dekat sini dia mesti ada int space X. Maksudnya kita declare X. Jadi apabila kita buat macam ni, X equal to 3, bila kita buat display value from main, X maksudnya kita hantar nilai 3. Bila kita sampai X ni, maksudnya kita pass nilai 3 kepada X. Bila kita cout, kita akan dapat nilai 3. Faham ke tak faham? Saya tunjuk nah. Bila sini ada int x, bila kita declare dekat atas sekali, kita kena ubah jadi int X. Is x macam ni juga. Nampak tak? So saya pun compile. Kemudian bila saya run, nampak tak dia akan display 3. Okay, tak apa, sekarang ni saya explain lah. Saya explain. Jangan bimbang. Kita punya discussion ni kita record. Nanti saya akan masuk dalam YouTube. You all boleh tengok dan you all boleh ulang banyak kali untuk faham apa yang kita bincang sekarang ni. Nah, new. Okay, tengok dekat sini. Okay, saya tunjuk yang ni. You all cuba fahamkan. Apa saya cuba tunjuk ni? Okay, tengok. Bila you tengok dekat sini, nampak nah? So bila kita compile and then kita run. Apa berlaku? Dia akan sampai ke sini kan? int main, kemudian dia buat int x equal to 3. Maksudnya ada satu storage yang namanya x, dia punya value dia adalah int. Bila you buat x equal to 3, dia pun terima nilai 3. Ini betul kan? So bila you panggil function display value from main x. Nilai x ni apa? 3. So bila you buat void display ni, dia akan match kan. So nilai ni adalah 3. So bila you cout x, nilai ni adalah 3. Faham ke tak faham? Okay, ada siapa yang pening? Sila kata, saya pening sir. Okay, siapa yang pening sila kata, saya pening sir. Baik mengaku kah? Saya pening sir. Okay, siapa yang kata pening tadi? Okay, apa yang you pening? Yang dekat tengah-tengah tu, dia X ke X saja kan? Yang macam initiate X. Dalam curly bracket initiate main tu. Dalam curly bracket? Initiate main. Ni bukan initiate, ni integer. Okay, int main lah. Okay, int main, okay. sorry. Lepas tu, dalam dia tu display value from main. Okay. Dalam kurungan tu X kan? Ya, ni X. Okay, ni X. Okay, betul? Okay. So, bila X, okay, saya Kimi yang tanya ni. Bukan? Farid. Farid, okay.
Farid, bila ni X kan? Ni X kan? Bila kita buat X equal to 3, X tu equal to 3. So value X kat sini apa? 3. Okey, 3. Ni faham kan? Ni panggil. Bila panggil, dia akan pergi ke sini kan? Bila dia pergi ke sini, dia akan tally kan? Dia cuba match kan, betul tak? So dia akan mai dekat sini, mai dekat sini. Bila sampai dekat sini, ni int X kan? Berapa nilai X tadi? 3 kan? Jadi X kan ni berapa nilai dia? 3 lah. So bila dia buat cout X, berapa nilai X? 3. Faham ke tak faham? Okey. Siapa lagi yang pening? Saya cuba guide sampai you faham. Ingat tak objektif kita pada sekarang ni adalah untuk faham. Tak faham, jangan segan. Tanya saya. Siapa lagi? Sir. Ya, okey. Kenapa yang tengah-tengah tu dia tak letak INT tapi yang atas dua tu dia letak INT? Okey, itu soalan-soalan yang memang kita kata bijak daripada pelajar-pelajar yang betul-betul nak tahu macam mana nak fahamkan benda ni. Okey, cantiklah. Thank you Anisah. Soalan Anisah tadi berbunyi begini. Sir, tadi saya ajak kat kami dekat sini, ni ayat cengeng dia itulah. Sir, tadi sahabat kat kami kata dekat sini kena buat int X. Betul kan? So, pasal apa dekat sini kita tak buat int X? Agak-agak apa jawapan dia? Sebab void dia, sir. Ya? Sebab void tu? Salah. Sebab ni, tengok sini nah. Tak apa, bagus. Yang penting kita try, kita bincang. Tengok dekat sini, nampak tak? Ni satu function, ni satu function kan? Okay. Saya nak tanya you, apabila kita nak guna X ni, boleh ke tak boleh? Boleh kan? Kenapa boleh? Sebab dekat sini kita dah declare. Kalau kita tak ada ni, boleh ke tak boleh? Kenapa tak boleh? Sebab X kita tak declare. Itu yang menyebabkan kita letak int X. Okey, soalan ni terjawab kan? Okey, sini pula. Kenapa saya tak letakkan dekat sini? Macam ni. int X. Kenapa? Apa tujuan kita letak int? Untuk declare. Untuk declare. Lah ni saya nak tanya. X ni kita dah declare ke belum? Dah, atas dia. Dekat mana kita declare? Atas ni. Ni dekat sini. So, bila kita dah letak ni, perlu tak kita letak int X? Tak perlu. Itulah jawapan dia. You nampak tak? Bila kawan-kawan tanya, yang lain akan faham. Jadi kalau tak faham, tak tanya. So meaning that is why dekat sini kita tak letak int X. Sebab apa? Sebab kita dah pun declare dekat sini. Alhamdulillah. Okey, faham ke tak faham? Faham. Alhamdulillah. Okey, semua kata Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey. So, ada soalan lagi tak setakat lah? Nampak tak? Kita punya hala 7 perbincangan ni kita nampak tak? Nampak kan? Okey, soalan seterusnya. Sir, boleh tak? Boleh tak kami nak guna? Okey, dia selalu soalan-soalan ni ada daripada pelajar-pelajar. Boleh tak sir, kami nak guna dekat sini Y? Okey, apa jawapan you agak-agak? Boleh tak kita gantikan? Sini kita guna X, sini kita guna Y. Tak boleh. Tak boleh ya? Okey, siapa kata tak boleh tadi? Saya. Okey, Anisah kata tak boleh. Okey, kawan-kawan yang lain, boleh ke tak boleh? Ingatlah, ini kita belajar. Ke dalam belajar, kita kena buat silap. Pelik kalau misal kata kita belajar tapi kita tak buat silap langsung. Pelik, memang pelik. Ni proses kita buat silap. Saya nak tanya kawan-kawan yang lain. Boleh ke tak boleh kita letak macam ni? Maksudnya, dekat sini, ni dia match kan? Dia kena tally, betul tak? Dia kena match. Maksudnya, dia ada kaitan ni. Kita letak dekat sini. Okey, kita letak dekat sini. Yang ni adalah ni. Nampak ni? Ni kena sama. Nampak tak? Semua sama. Okey. Kalau misal kata sini X. Sini boleh tak saya gunakan Y? Itu soalan saya. Anisah Anisah kata tak boleh kan? Farid kata tak boleh. Izati? Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Tak boleh. Balkis? Tak boleh. Tak boleh. Dengar sini betul-betul dah. Ni kena record dalam memori betul-betul. Jawapannya adalah boleh. Boleh. Saya siap bu. Okey. Kenapa boleh? Itu soalan dia bagus. Jawapan dia kenapa boleh sir? Kenapa boleh?
Okey, dia berbalik kepada yang saya cerita tentang local variable. Ini variable ni dia cuma valid di dalam ni lah. Yang ni pula dia cuma valid di dalam ni saja. Jadi kena ubah nah y nah. So bila kita buat macam ni int y, ini valid sebab yang kita nak hantar daripada sini kepada sini kan kita kata 3 tadi adalah dia punya value saja, bukan kita hantar variable ni. Faham tak? Siapa pening? Beritahu pening. Okey, siapa yang pening? Beritahu pening, saya explain lagi. Pening. Pening ah? Siapa pening tadi? Tak faham sir. Balkis. Okey, tengok nah. Okey, saya ulang sekali lagi nah. Ulang sekali lagi, tak apa saya padam. Padam. Ingat tak konsep local variable? Local variable kata apa? Local variable bagi tahu kata dia cuma valid di dalam function saja, betul tak? X ni adalah local variable. Betul? Dan yang ni pun adalah local variable. Okey, ni ubah nah. Ni pun adalah local variable. Okey. Apabila yang ni display ni dia ni match kan, yang ni pun match kan, yang kita nak tengok yang match tu bukanlah dia punya value of, bukan yang kita nak tengok tu bukannya dia punya variable name. Nama dia boleh sama. Tetapi yang kita nak tengok sekarang ni adalah value yang dia pegang. Kalau misalnya kata int x equal to 3, yang kita nak hantar kepada sini adalah 3. Jadi dekat sini y equal to 3, jadi bila kita see out y, dia akan jadi 3. Okey, saya open untuk tanya. Apa yang you tak, sebab mungkin perkataan saya guna ni you tak faham. Jadi cuba you guide saya supaya saya boleh fahamkan you. Okey, saya buka untuk soalan ni. Sir, Farid. Yang atas tu void display value from main, initiate Okay. x, tak payah tukar jadi ini initiate pula int x, tak payah tukar jadi int y ah. Okey, good. Okey, yang ni biasanya kita sama, kita tallykan dengan sini. Kalau ini y, kita sini pun jadi y. Okey. Okay, Soalan seterusnya? Sebenarnya, kalau dekat ikut betul-betul, bila kita nak namakan ni dekat sini, kita tak perlu pun letak y, kita just letak int. Tapi yang tu you akan confuse. So you just assume sekarang ni, dia punya declaration dia sebiji macam dia punya function head ataupun function header. Faham nah? So dekat atas ni, you just letak int y, sama macam ini. Okay? Soalan? Faham sir. Okay, soalan? Yang seterusnya, tak apa. Please tanya soalan. Saya nak terangkan bagi you all. Bila habis nanti pukul 12.45, you all rasa, wah lega. Kami betul-betul nampak apa yang saya cerita. Saya nak you fikirkan macam tu. Okay, soalan yang lain? Come on, siapa yang pening? Cuba beritahu saya. Beritahu kata, saya pening lah sir. Hai. Awak Sir. tak ada respon? Ya, okay. Nanti dia punya output tu keluar 3 kan? Betul 3? So maknanya dia baca int tu je lah, dia tak baca integer tu kan? Okay, tengok sini. Saya ubahkan y. Tak faham. Okay, tak apa. Tak faham, tak apa. Saya memang, tujuan kita buat discussion ni adalah untuk bagi you faham. Tengok nah. Saya pun compile. Kemudian saya pun run. Nampak tak 3? Okay, kenapa boleh? Sebab daripada sini ke sini, yang kita hantar cuma value of x. Bukan variable x tu yang kita nak matchkan. Value of x 3 ni yang kita akan pass ke sini. Faham tak? Okay, faham. Faham tak? Okay. Lain soalan? Okay. Lah ni baru saya nak bagi you all pening. You tengok nah. Saya gunakan nama yang sama. So dekat sini saya pun letak x. Kemudian dekat sini pun saya letak x. Okay. Kemudian saya letak dekat sini x equal to 2. Okay. 2. And then kemudian
dekat sini saya letak cout X. Okey. Dalam masa 3 minit daripada sekarang, cuba dapatkan apakah output yang akan dipaparkan. Dalam masa 3 minit daripada sekarang, 3 minit ke 5 minit tadi saya sebut? 3 minit daripada sekarang, cuba agak-agak. Okey, gunakan kertas. Jangan main teka dah. Gunakan kertas, agak-agak tulis apakah output yang akan dipaparkan. So dalam pukul 12.33 saya akan datang balik, kemudian kita bincang semula. Okey? Okay, bye.
Okey, apakah jawapan dia? 3. 3 sir. 3 sir. 3. 3. Okey, tahniah. Mari kita tengok jawapan dia apa nah. Tahniah semua, mari kita tengok jawapan dia apa. Okey, saya guna ni, kita go through sama-sama nah, tengok nah. Allah. Okay. First, dia akan pergi ke main, betul tak? Kemudian, intx equal to 3, betul tak? Kemudian, display value from main. Dia akan panggil ni. Because this is 3, jadi intx, x akan jadi 3. Betul tak? So, Betul, sir. cout x, bila cout x, ni output terminal, kita akan display 3. Betul ke tak betul? Betul sir. Kemudian bila kita buat x equal to 2, apa nilai x? 2 kan? So bila dia return, dia akan pergi ke sini. Cout x. Soalan saya, berapakah nilai x yang akan dipaparkan di sebelah ni? 3 juga sir. Sebab Kenapa dia tak baca 2 tu. 2 tu kat bawah cout x. Patutnya 2 tu kat atas pada cout x tu. Kalau 2 tu kat atas baru dia boleh baca. Maksudnya kalau dekat sini x equal to 2, barulah dia akan jadi 32. Baru dia akan jadi 23. 23. 23 sir. Kenapa bukan 22? Sebab kita dah declarekan x tu mula-mula 2, lepas tu 3. Saifullah. Okey, Saifullah, katakanlah saya buat macam ni. Saya buat macam ni kan? Okey, apa output yang akan dipaparkan? 2, 3. Kenapa 2, 3? Kenapa bukan 2, 2? Itu soalan saya. Kenapa yang ni tak berubah? Yang ni. Kenapa Sebab dia refer balik kat yang atas sekali sir. Dia refer balik yang kat atas tu. Okey. Okey, tak apa. Geng free hair dah jawab. Kita pergi ke geng bertudung pula. Tak apa, kita pergi ke geng free hair lagi seorang. Arif. Agak-agak Arif. Apa jawapan dia Arif? Kenapa nilai 3 ni, yang second ni dia tak berubah? Itu soalannya. Okay, nah? Dia punya term untuk terangkan situasi ni adalah local variable. Apa maksud local variable-nya? Tengok sini nah. Kita go through sama-sama tau. Okay, katakanlah dia macam ni. X equal to 3. Okay, so ni adalah X. Betul tak? So X equal to 3. Yang ni, bila dia panggil yang ni, dia akan pass nilai ni 3. Faham tak? Faham kan? So, bila you nampak intx, maksudnya ada lagi satu x kat sini. Saya buanglah, saya bagi dia faham. Allah. Tengok sini nah. Okay, bila you tengok macam ni, nak faham, you ambil satu pen. Okay, you buat macam ni. intx equal to 3. Yang ni yang atas ni punya. Yang ni yang bawah ni punya. Okay. Bila you buat intx equal to 3, maksudnya dekat sini kita ada x. Kemudian kita ada int. So nilai dia adalah 3. So bila you buat display value from main, ni adalah 3, betul tak? Bila ni adalah 3, dia akan pass kepada sini. Dah jumpa intx. Apa nilai x? Sekarang 3. Okey, apa yang saya nak tunjukkan? X ni dengan X ni adalah dua benda yang berbeza walaupun namanya sama. Faham tak? Jadi, bila ini 3, bila kita buat cout X, berapa nilai X? 3. Kemudian bila dia buat X equal to 2, maksudnya dekat sini dia ubah jadi 2. Yang berubah cuma di dalam ni. Yang di sini masih lagi 3.
Dia tak berubah sebab ni adalah dua variable yang berbeza. Faham ke tak faham? Faham. Anissa, cakap pening kalau tak faham. Faham saya faham. Faham lah? Okay, good. Okay, kita pergi random lah. Masturina. Faham tak? Masturina. Masturina. Azimi. Faham tak? Faham. Okay, faham lah. Jahid. Jahid, apa saya masuk lambat Jahid? Ya, sir. Apa saya masuk lambat? Saya ada urgent sikit tadi, sir. Bawa perasan tadi dia kelas. Okay. Faham tak sekarang ni? Jahid nanti tengok balik video dah. Ya, sir. Okay. Sekarang saya nak tanya. Okay, you all faham ke tak faham apa yang kita buat sekarang ni? Faham lah? InsyaAllah lah. Okay. Bila dah faham, okay. Okay, siapa yang pening? Cakap pening. Saya pening. Okay, apa yang you pening? Izzati. Yang 3-3-2-3 tu lah. 3-3-2-3? Okay. Saya tunjuk ni, saya tunjukkan konsep variable ni nak beritahu you bahawa ini adalah local. Maksud local, walaupun dia nama sama tetapi yang satu tu variable yang hanya belong, yang dimiliki oleh main. Lagi satu, variable tu dia hanya valid di dalam display from main. Faham lah? Tengok sini. Izzati, kita go through one by one lah Izzati lah. Okay. Saya guna, you kalau you tak faham, you beritahu saya tau. Saya tunjuk satu-satu dengan harapan you faham lah. Tengok ni, int main. Ini faham kan? Okay, kemudian bila dia C++ dia run, dia akan pergi ke second. Faham kan? Kemudian apabila you jumpa intx ni, apa maksud dia? Kita declare kan? Faham tak Izzati? Yang tu faham. Okay lah. So, kita pun ada satu kotak. Kotak ni intx. Apa nilai dia? 3. Yang ni faham kan? So, bila kita panggil display value from main, X, maksudnya dia bukan hantar variable ni, tapi dia hantar nilai kan? Apa nilai yang dia hantar kat sini? X. Bukan. Nilai. 3. Dia bukan hantar X, dia hantar nilai. Nilai dia adalah 3. So, okay, you tengok dekat sini, dia akan hantar nilai 3. So, apabila you jumpa intx, apa maksudnya intx ni? Izzati. Apa maksud intx? Kita di apa? Declare. Ya, declare. Maksudnya, dia akan ada satu lagi variable. Nama dia x. Int, nama dia x. Jadi, apa nilai dia? Nilai yang dipas tadi berapa? 3. Okey, ni pula output terminal. Okey. Ni cuma di dalam memory. Dia tak display apa-apa. Ni cuma di dalam memory nah. Bila dia buat cout x, apa nilai x? 3. Kenapa 3? Sebab ni nilai ni. Nilai ni. Dia bukan tengok ini. Dia tak tengok ini. Yang ni cuma valid di dalam ni saja. Yang di dalam ni, yang ni. Ni apa yang ada dekat sini. Faham tak? Jadi 3. Bila you buat x equal to 2, dekat mana yang berubah? Dekat sini atau dekat sini? Bila dia buat x equal to 2, kita nak update dekat mana Izzati? Yang atas. Kenapa kita nak update yang atas? Itu soalan yang itu yang you confuse tu. Okey, kenapa kita nak update di atas Izzati? Tak tahu sebab dia repeat kan. Dah. Okey, kawan-kawan yang lain, cuba bantu Izzati. Kita nak update atas ke bawah? Kawan-kawan, tolong Izzati. Okey, Izzati dengar sini lah. Ini bertepatan dengan konsep local variable. Apabila kita buat perubahan dekat sini, you ingat lah, macam saya sebut tadi nak bagi you faham, ni Siam. Ni Malaysia. Bila perubahan you buat dekat X Siam, so ni kita buat perubahan dekat X Siam ke X Malaysia?
Izzati? Siam. X Siam. Bila kita buat X Siam, kita nak ubah nilai X Siam ke kita nak ubah nilai X Malaysia? Siam. Izzati? Siap. Siam. Tadi kenapa you nak ubah dekat X Malaysia? Lah ni you faham tak maksud? You faham tak sekarang ni maksud saya Siam Malaysia tu? Yang ni function. Yang ni function lagi satu. Bila berlaku dekat Siam, maka kita kena ubah dekat Siam lah. Faham tak? So, bila kita buat dekat sini, dia tak display apa-apa. Nilai yang dipapar dekat sini cuma 3. Kenapa 3? Sebab kita tak display pun. Dia akan paparkan tua. Kalau bawah ni kita letak cout X. Baru dia akan paparkan letters dia tu. So, bila dia patah balik kan? Dia akan pergi ke selepas calling function ni. Bila cout X, saya nak tanya Izzati. Orang lain jangan jawab nah. Kita nak tanya Izzati. Dia akan display X Malaysia ke X Siam? Izzati. Orang lain jangan jawab. Dia akan display X Malaysia ke X Siam? Kalau dia patah balik Dia dah patah balik. Dia sampai ke sini balik kan? Nilai X ni, X Malaysia ke X Siam? Jawab dengan jujur. Tak apa kami tak marah. Kita nak belajar ni. Malaysia. Kenapa Malaysia? Dia patah balik kat Malaysia. Sebab sekarang ni dia dah ada di Malaysia. Jadi bila dia paparkan, apakah nilai X? 3. X 3. X tu adalah 3 ke 2? 3. Adalah 2. 2. Salah, bukan 2. Jawapan dia 3. Tak faham lagi ya? Saya buat macam ni lah. Saya buat analogi X ni sebagai Ali. X ni sebagai Ali. Ni Ali kan? Ni pun Ali. Ni pun Ali. Ni pun Ali. Sir, better sepadam dulu kot. Dah orang nampak. Dia tak nampak noh. Saya padam. Saya buat analogi baru pula lah. Tadi saya buat negara kan. Allah. Saya padam semua. Kau duk nampak nasi ni. Tengok sini nah. Lah ni saya nak bagi analogi. Analogi ni you all kena faham betul-betul nah. Tujuan kita buat analogi. Ni. Nampak tak? Ni Malaysia. Ni Indonesia. Faham nah? X ni katakanlah X ni adalah Abu. Ni X ni adalah Abu. Saya nak tanya Izzati. Abu Malaysia dengan Abu Indonesia ni orang yang sama ke orang yang berbeza? Ya? Beza. Kenapa berbeza? Lain negara. Ya, sebab walaupun nama dia Abu tapi dia mungkin Abu Bakar. Contoh nah, ni analogi saja tau. Tetapi walaupun dekat sini nama dia Abu, mungkin nama Abu ni Abu Suprianto. Tapi dua-dua Abu. Faham ke tak faham? Faham nah? So bila kita sampai dekat sini, kita pun kata X equal to 3. Abu sama dengan 3. Abu ni dia pegang 3. Jadi kita buat macam ni. Ni Abu. Ni Abu Malaysia. Abu Malaysia ni. X ni kan. Tu apa nilai yang dia pegang? Nilai dia pegang 3. Faham tak? Zati. Faham. Bila sampai dekat sini, dia pun panggil. Bila panggil, nampak konsep dia dekat sini, ni adalah Abu juga. Abu. Tapi Abu lain, Abu Suprianto. Daripada Indonesia. Walaupun dia X. Dia pas, dia kata nah, hang ambil ni, 3. So apa nilai yang Abu Suprianto pegang? 3. Faham nah? So bila sampai dekat sini, dia pun cout 3. Bila cout 3, ni katakanlah output, berapa nilai yang dipaparkan? Nilai yang dipaparkan berapa? 3 lah. Kenapa 3? Sebab dia bagi 3. Sebab nilai yang dipegang adalah nilai Abu Suprianto. 3. Faham? Kemudian, bila saya buat X equal to 2, kita nak ubah dekat sini ke? Kita nak ubah dekat sini?
dekat sini ataupun dekat sini. Sini tu maksudnya dekat atas ke dekat bawah? Abu ni ke abu ni? Kita nak ubah. Bila X sama dengan 2. Atas. Allah. Atas. Atas. You faham tak konsep tadi kan? Sekarang ni bila X ni merujuk kepada Abu Suprianto ke Abu Malaysia? Abu Bakar. X ni. Sebarang nilai yang ada di dalam ni belong to that country. Sekarang ni X equal to 2, Abu Malaysia ke Abu Indonesia? Izati. Indon. Abu Indon. Jadi kenapa you nak ubah ke atas? Ingatkan saya tanya yang atas tadi tu. Tak, saya tanya X equal to 2. Oh, okay. X equal to 2 ni nak ubah dekat atas kan nak ubah dekat bawah? Bawah. Kenapa ubah dekat bawah? Kenapa ubah dekat bawah bukan dekat atas? Izati, jangan segan, kita nak belajar ni. It is okay to make mistake. Saya tanya you cuba betulkan, nanti insyaAllah you akan lebih faham daripada orang lain. Okey, kenapa kita ubah dekat bawah? Tak tahu. Tak tahu. Okey, kawan lain ada tak yang bantu? Kenapa kita ubah dekat bawah? Sebab kita nak ubah Abu Indon. Local variable. Sebab kita nak ubah Abu Indon. Local variable. X ni sebenarnya belong to Abu Indon. Jadi yang kita nak ubah sekarang ni adalah dekat sini. Tu. Faham tak? Jadi apabila kita ni, bila kita petah balik, X ni merujuk kepada Abu Indon ke Abu Malaysia? Malaysia. Bila Abu Malaysia, berapa nilai Abu Malaysia? 3. 3. Jadi dia 3. Walaupun dekat sini buat perubahan, tapi perubahan itu melibatkan Abu Indon, bukan Abu Malaysia. Faham ke tak faham? Faham. Faham nak? Zati, faham tak? Okay, faham. Faham nak? Okay, now. Saya nak tanya you, saya tengok you ni, kita sekarang ni belajar satu konsep baru tau. Kalau misal kata saya sambung petang ni, okay, saya stop sekejap lah, Saya stop sharing. Okay. Ambil Safia. Okay, sekarang ni you all boleh nampak muka saya tak? Nampak. Okay, boleh nampak dah. Dia boleh nampak kan? Okay, saya nak tanya you. Okay, sekarang ni you faham tak apa yang kita bincang? Nampak? InsyaAllah nampak kot. No? Tetapi saya nak tanya you. You rasa kalau misal kata kita buat petang ni ke lebih baik kita buat pagi esok ke lebih baik? Discussion. Petang ni. Sambung petang terus je. Sambung petang terus je. Sambung petang ni lah? Okay. Better sambung petang terus. Okay, better sambung petang. Sebab dia ada dua. Dia setengah orang, dia nak sambung petang ni. Sebab dia nak habiskan. Lagi satu, dia punya memori dia masih kuat. Itu pandangan dia. Setengah orang dia nak esok. Sebab dia boleh study. Dia boleh study. Tetapi terpulanglah kepada you. You nak yang mana satu? So tak ada masalah. Kalau macam tu, okay, saya punya, nanti mesti you heran kenapa saya tengok belah ni. Ni duk tengok telefon. Okay. Kalau macam tu kita akan sambung pada 2:30 petang ni insya-Allah. Okay, kalau Izati kalau misal kata ada masa Izati, cuba you go through balik yang last tadi, yang kita tengok tadi, cuba fahamkan. Okay, so far saya nak tanya satu-satu. Anissa, faham tak apa kita belajar Anissa? So far okay, sir. So far okay no? Kemudian kita pergi ke seterusnya.